أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ Bismillahirrahmanirrahim. Muqaddimah Suratul Kahfi. Surah ini diturunkan di Mekah, mengandungi 110 ayat. Dinamakan Surah Al-Kahfi, yakni gua, kerana perihal penduduk gua itu ada disebutkan pada ayat ke-9 sehingga 26. Intisari kandungannya menerangkan kebenaran Al-Quran, menegaskan dasar tauhid, serta mendedahkan kesesatan kaum kafir yang mendakwa secara dusta bahawa Allah SWT beranak pinak. Bagi menjawab pertanyaan kaum kafir kepada Nabi Muhammad SAW yang hendak menguji kebenarannya, Allah Ta'ala menceritakan perihal Ashabul Kahfi yang sebenar-benarnya. Kemudian diterangkan bahawa kekayaan dan anak pinak yang ramai memanglah baik, bahkan menjadi perhiasan dunia yang sangat-sangat diperlukan. Tetapi janganlah menjadikan anak pinak dan harta benda itu untuk kesenangan dan perhiasan dunia semata-mata. Bahkan hendaklah kita berusaha menjadikannya sebagai jalan dan alat bagi menerbitkan amal-amal soleh yang kekal faedahnya untuk kesenangan dan kebahagiaan kita di akhirat sama. Oleh itu sungguh beruntung orang-orang yang dapat berusaha untuk kebaikan dunianya dan akhiratnya. Diceritakan pula kisah Nabi Musa AS dan Nabi Khidir AS sebagai membuktikan bahawa Allah jualah yang berkuasa mengurniakan ilmu pengetahuan pada siapa yang dikehendakinya. Kemudian diceritakan perihal Zulkarnain, seorang raja yang beriman lagi soleh, bijaksana,
dan memerintah dengan adil untuk menyekat langgaran kaum Ya'juj dan Ma'juj yang kejam ganas. Ia telah mendirikan tembok besi yang kukuh. Surah ini diakhiri dengan menerangkan tentang luasnya ilmu Allah Ta'ala yang tidak terhingga itu dan memerintahkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam supaya menegaskan kepada umat manusia seluruhnya bahawa ia seorang manusia dan bahawa ia, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, diutus untuk menegakkan dasar tauhid dan membasmi perbuatan syirik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja. Qayyiman liyunzira ba'san shadidan min ladunhu wa yubashshiral mu'minin. ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. صدق الله العظيم. Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani. Segala puji tertentu bagi Allah yang telah menurunkan kepada hamba-Nya Muhammad kitab suci Al-Quran dan tidak menjadikan padanya sesuatu yang bengkok, yakni terpesong. Bahkan keadaannya tetap benar lagi menjadi pengawas turunnya Al-Quran untuk memberi amaran kepada orang-orang yang ingkar dengan azab yang seberat-beratnya dari sisi Allah dan memberi berita gembira kepada orang yang beriman, kepada orang-orang yang beriman yang mengerjakan amal-amal soleh, bahawa mereka akan beroleh balasan yang baik. Mereka tinggal tetap dalam balasan yang baik itu selama-lamanya. Dan juga Al-Quran itu memberi amaran kepada orang-orang yang berkata Allah mempunyai anak. Sebenarnya mereka tiada mempunyai sebarang pengetahuan mengenainya. Dan tiada juga bagi datuk nenek mereka besar sungguh perkataan syirik yang keluar dari mulut mereka. Mereka hanya mengatakan perkara yang dusta. Maka jangan-jangan pula engkau, wahai Muhammad, membinasakan dirimu disebabkan menanggung duka cita terhadap kesan-kesan perbuatan buruk mereka. Jika mereka enggan beriman kepada keterangan Al-Quran ini, sesungguhnya kami telah jadikan apa yang ada di muka bumi sebagai perhiasan baginya. Kerana kami hendak menguji mereka, siapakah di antaranya yang lebih baik amalnya. Dan sesungguhnya kami akan jadikan apa yang ada di bumi itu punah ranah sebagai tanah yang tandus. Adakah engkau menyangka, wahai Muhammad, bahawa kisah Ashabul Kahfi dan Ar-Raqim itu sahaja yang menakjubkan di antara tanda-tanda yang membuktikan kekuasaan kami? Ingatlah peristiwa tak kala serombongan orang-orang muda pergi ke gua, lalu mereka berdoa, wahai Tuhan kami, kurniakanlah kami rahmat dari sisimu dan berilah kemudahan-kemudahan serta pimpinan kepada kami untuk keselamatan agama kami.
Surah Al-Kahfi merupakan surah yang ke-18 daripada susunan surah-surah Al-Quran yang berjumlah 114. Berada pada juzuk yang ke-15 dan ke-16. Sebahagian ayatnya berada pada juzuk yang ke-15, sebahagiannya pada juzuk yang ke-16. Surah ini adalah surah Makkiyah yang mengandungi 110 ayat yang diturunkan sebelum hijrah Nabi sallallahu alaihi wasallam ke Madinah Al-Munawwarah. Dinamakan surah Al-Kahfi bagi menceritakan kisah penghuni gua yang ajaib yang telah tidur padanya selama 309 tahun. Satu kelompok pemuda yang beriman yang telah melakukan pengorbanan yang besar demi menyelamatkan akidah dan bagi menyelamatkan tauhid mereka kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Surah Al-Kahfi merupakan salah satu daripada 5 surah yang dimulakan dengan perkataan Alhamdulillah. Selain daripada surah Al-Kahfi ialah suratul Fatihah, suratul An'am, surah Saba dan surah Fatir. Kelima-lima surah ini dimulakan dengan Alhamdulillah. Dan apa hubung kaitnya dengan surah sebelum ini? Suratul Isra. Kalau kita lihat surah Isra dimulakan dengan tasbih. Subhanallazi asra. Manakala surah Al-Kahfi dimulakan dengan Alhamdulillah. Kaitan tasbih dan juga tahmid ini yang merupakan dalam banyak ayat Allah menggabungkan pujian dan tasbih. Antaranya Allah berfirman, fasabbih bihamdi rabbik. Maka bertasbih dengan memuji Tuhan. Dan juga kalau sekiranya kita melihat hubung kait surah Al-Kahfi dengan surah Al-Isra. Di mana surah Al-Kahfi ini dimulakan dengan Alhamdulillah, manakala surah Al-Isra dikhatamkan dengan Alhamdulillah. Wa qul hamdulillahilladzi lam yattakhidh walada. Diakhirkan dengan Alhamdulillah. Dan surah Al-Kahfi dimulakan dengan Alhamdulillah. Dan kaitan dengan surah Al-Isra juga ketika mana orang-orang kafir, musyrikin Mekah, dalam cuba untuk menjatuhkan hujah Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka menemui ahli kitab untuk bertanyakan maklumat-maklumat atau soalan-soalan yang mereka boleh lemahkan Rasulullah. Maka ahli kitab mencadangkan mereka bertanya 3 soalan. Yang pertama soalan tentang roh. Yang kedua soalan tentang Ashabul Kahfi. Yang ketiga tentang soalan Zulkarnain. Maka soalan tentang roh dijawab di dalam surah Al-Isra. Manakala 2 soalan lagi dijawab dalam surah Al-Kahfi berdekatan. Iaitu berkait dengan Ashabul Kahfi dan Zulkarnain yang tawaf timur dan barat yang menguasai dunia. Kalau sekiranya dalam surah Al-Isra disebut ayat wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Tidaklah kamu diberikan ilmu oleh Allah melainkan sikit. Manakala dalam suratul Kahfi digambarkan betapa banyaknya ilmu Allah dengan firman-Nya pada ayat 109. Qul law kana al-bahru midadan li kalimati rabbi lanafidal bahr. Kalau sekiranya seluruh lautan menjadi dakwat untuk menulis kalimah Allah, nescaya akan kering lautan. Menggambarkan keluasan ilmu Allah Subhanahu Wa Taala. Dan demikian juga kalau kita lihat kedua-dua surah ini mengandungi hujah yang berkait tentang usul tauhid, asas-asas keesanan Allah. Bahawa Allah Ta'ala menegaskan dalam puluhan bahkan ratusan ayat bahawa Allah Ta'ala tidak punya anak, tidak punya sekutu, tidak punya pembantu. Allah Ta'ala tidak memerlukan sesiapa pun. Bukan manusia, bukan makhluk, Allah yang memerlukan Allah Ta'ala. Allah itu sifatnya Al-Ghaniyul Hamid. Kaya lagi maha terpuji. Manakala makhluk sifatnya fakir lagi amat mengharap. Antumul fuqara'u ilallah wallahu huwal ghaniyul hamid. Kamu semua wahai makhluk Allah adalah fakir miskin. Memerlukan pada Allah. Yani Allah yang menciptakan kamu. Dan mentakdirkan
mentadbir, menguruskan kamu. Manakala Allah itu dia maha kaya, maha terpuji. Tidak berhajat kepada makhluknya. Kalau kita lihat dalam surah ini, di antara kandungannya ialah kandungan surah Al-Kahfi, iaitu menerangkan tentang Al-Quran sifat yang lurus. Yang tidak ada dalamnya iwajan. Iwajan dalam terjemahan kita sebut bengkok atau terpesok. Maksudnya tidak ada tanaqudat, pertentangan antara ayat demi ayat. Berbeza dengan apa yang pegangan manusia atau berbeza dengan kitab-kitab yang sudah diubah oleh manusia. Al-Quran tidak ada di dalamnya sesuatu pun yang bertentangan antara ayat pertama, ayat kedua dan seterusnya. Maka ini yang dimaksudkan Maha Suci Allah yang menurunkan Al-Quran yang tiada terpesong padanya. Yang tiada pertentangan di antara ayat demi ayat. Kemudian surah Al-Kahfi ini menceritakan sebelum orang kafir bercerita tentang ajaibnya kisah Ashabul Kahfi, ajaibnya tentang Zulkarnain, Allah lebih dahulu beritahu ada yang lebih ajaib pada itu. Yang kamu tak pernah pandang, tak pernah lihat. Itu kejadian langit dan bumi. Dan segala perhiasan yang Allah ciptakan pada langit dan bumi. Dan bagaimana Allah jadikan semuanya itu akan hancur lulus semuanya. Kenapa kamu hanya memandang Ashabul Kahfi itu hebat? Yang lain tak nampak hebat. Macam kita lah. Kita duk nampak burung tiung boleh sebut Assalamualaikum hebat sungguh. Beri 30,000. Kita beli 30,000. Sebab apa burung tiung ni boleh sebut Assalamualaikum. Yang duk orang yang bagi ceramah kita tu Assalamualaikum setiap hari kita tak rasa hebat. Yang burung ni boleh cakap sepatah je hebat burung ni. Duk bela jaga, sarang jaga 10,000. Jaga. Apa kelebihan dia? Dia boleh sebut Assalamualaikum. Kemudian satu lagi perkataan yang lain-lain yang kita ajar. Tapi manusia kan nampak benda tu hebat. Dijumpa ikan keli warna putih dia kata hebat. Beli 100,000. Dijumpa sekian-sekian dia mudah nampak hebat. Sedangkan yang lain lagi hebat yang dia tak nampak. Macam kita dalam kehidupan kita kadang-kala nampak nikmat luar tu hebat. Tak nampak nikmat kaki tu hebat. Lepas kena potong baru tahu hebat. Sebelum tu tak nampak nikmat pada tubuh badan tu hebat. Kita nampak nikmat luar tu hebat. Itu tak dapat menangis. Tak dapat benda tu. Tetapi bila Allah Ta'ala menguji pada anggota tubuh badan kita, barulah kita tahu hebatnya nikmat yang Allah beri. Allah ambil je penglihatan kita habis. Allah ambil je deria bau kita habis kita. Kita makan dah tak berbau dah. Walau letak macam-macam rempah dengan spicy-nya, tak bau. Barulah kita rasa nikmat bau tadi. Duk tunggu berminggu-minggu untuk bau. Masa ada rasa tak nikmat tu, tak rasa. Itu perangai manusia banyak. Sama juga ketika mana mereka bersungguh-sungguh nak tahu kisah Ashabul Kahfi. Bersungguh-sungguh nak tahu tentang anjing. Bersungguh-sungguh nak tahu tentang Zulkarnain. Walau ia bukanlah salah satu-satunya keajaiban yang Allah tunjukkan. Bukan banyak lagi benda ajaib. Bukan lebih ajaib pada itu ialah Rasulullah sendiri. Sebagai makhluk yang paling Allah sayang. Yang bawa, yang berusaha menyelamatkan kamu. Tapi tak nampak Rasulullah sebagai nikmat hebat. Itu perangai manusia. Allah dedarkan dalam surah Al-Kahfi ini. Dan surah ini juga ada 3 cerita utama. Walaupun ada beberapa kisah lain. Ada 3 kisah utama. Yang pertama dimulakan dengan kisah Ashabul Kahfi. Untuk menunjukkan bagaimana perumpamaan suatu lambang yang amat tinggi dalam pengorbanan, meninggalkan tanah air, meninggalkan keluarga, meninggalkan kawan-kawan, meninggalkan harta demi menjaga akidah. Artinya soalan musyrikin Mekah tentang Ashabul Kahfi memerangkap mereka sendiri. Kerana Ashabul Kahfi ini bukan penyembah berhala, bukan mereka lari daripada sembah berhala untuk menyelamatkan tauhid mereka walau terpaksa sembunyi dalam gua. Kamu duk nampak hebat Ashabul Kahfi cuma kerana tidurnya, kamu lupa dia tidur kerana menyelamatkan akidah. Cuma nampak hebat sebab dapat tidur 309 tahun. Atau berada dalam gua sehingga tidak ditemui. Tapi lupa kerana apa mereka lari tu kamu tak tahu. Mereka lari sebab nak jaga akidah. Apa yang kamu lakukan pada orang Islam, itulah dia tentang Ashabul Kahfi. Yang kedua Allah bawa cerita tentang Nabi Allah Musa AS dengan Khidir bagi melambangkan betapa sikitnya ilmu manusia.
Kerana Musa digambarkan seorang lelaki yang berusaha bersungguh-sungguh mencari ilmu Allah. Dan Khidir seorang yang tidak diketahui tentangnya tapi mempunyai ilmu yang tidak dipunyai oleh Nabi Musa. Untuk tunjukkan antara kita semua ni, bahawa ketika mana kita rasa kita lebih pandai dan tahu, ada orang dia ada ilmu yang kita tak tahu. Dan begitu seterusnya. Kita tahu benda ni, ada orang dia ada ilmu yang kita tak tahu. Untuk menunjukkan betapa sedikit ilmu kita. Sebab, bila mana kita ni tak tahu dia satu benda, kita mula rasa kita tak pandai. Begitulah sikit ilmu kita. Mula-mula rasa pandai. Tiba ada soalan, satu soalan tak jawab. Terus down kita. Baru kita tahu kita tak pandai. Begitu realiti ilmu kita, ketika mana kita rasa sempurna ilmu, maka Allah datangkan sesuatu yang kita tak tahu. Barulah kita nampak kita bodoh. Baru kita nampak. Tidak, kita tak nampak. Kenapa aku tak terfikir nak buat benda ni? Kita rasa. Begitu Allah nak beri perumpamaan betapa ilmu manusia tidak sempurna, bahkan sedikit. Berbanding dengan ilmu Allah yang luas. Dan kisah yang ketiga ialah tentang fityah seorang pemuda yang beriman kepada Allah ataupun seorang raja yang beriman kepada Allah Ta'ala yang bernama Dzulqarnain. Yang dengan kuasa yang Allah berikan kepadanya, dengan kekuatan yang Allah berikan kepadanya, dia menguasai dunia ini. Tetapi dia menguasainya dengan tauhid kepada Allah. Dan menyekat kemusnahan yang dilakukan oleh Ya'juj Ma'juj. Sebagai satu tamparan pada musyrik Mekah yang ada kuasa sikit je, tapi buat kerosakan macam Ya'juj Ma'juj. Dzulqarnain punya kuasa timur dan barat. Bahkan dia antara raja yang menguasai dunia. Dengan bala tentera yang kuat, dan Dzulqarnain sendiri seorang raja yang kuat, yang gagah. Yang telah melalui timur dan barat. Bahkan perjalanan paling agung dalam dunia ketenteraan ialah perjalanan Dzulqarnain, sebab dia bertemu dengan makhluk-makhluk yang tak pernah dijumpai oleh mana-mana raja lain. Sehingga Dzulqarnain lah raja yang paling kuat yang mampu menyekat Ya'juj Ma'juj. Kuasa yang lebih besar daripada Rusia dan Amerika. Dengan membina satu tembok yang besar, menghadang Ya'juj Ma'juj. Namun Dzulqarnain beritahu, bila sampainya waktu yang ditetapkan oleh Allah, tembok ini akan runtuh. Sebab itu kalau ada orang ihtimal bahawa India tu Ya'juj Ma'juj, China Ya'juj Ma'juj, ini pendapat yang totally salah. Kerana Ya'juj Ma'juj ditembok sehingga dia tak boleh keluar. Yang China, India, Amerika, Rusia ni boleh keluar. Boleh bergerak ke mana-mana. Ya'juj Ma'juj ialah dua bangsa yang melakukan kerosakan. Dan dia telah dipagar oleh Dzulqarnain dengan pagar yang kuat. Di satu tempat yang tidak diketahui. Dan ini juga menjawab persoalan ataupun pemantauan yang dibuat oleh manusia yang mengatakan jumlah penduduk cuma 6 bilion. Mereka jangka pada 2050 akan naik sehingga 10 bilion. Kerana mereka tak mampu untuk membanci Ya'juj Ma'juj yang ternyata makhluk Allah yang ramai. Ni kalau banci Ya'juj Ma'juj, tu tak balik pun banci tu. Ya'juj Ma'juj berada pada satu kawasan, dia tak boleh keluar. Sebab itu pendapat-pendapat yang cuba teka Ya'juj Ma'juj ni, ada yang kata Tatar dan Mongol, yang hari ini ada yang berkata mereka China dan India. Ini semua pendapat yang tak berasas. Kerana Ya'juj Ma'juj dipagari dan ditemboki. Sehingga Allah sebut dalam Al-Quran, فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ, Allah Ta'ala menyatakan, فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ رَبِّي جَعَلَهُ دَكَّا وَكَانَ وَعْدُ رَبِّي حَقًّا. Bila datang janji Allah, barulah tembok itu runtuh dan mereka keluar. Dan Rasulullah mensifatkan bagaimana mereka keluar, bagaikan air yang mengalir daripada tanah yang tinggi. Jadi orang yang kata Ya'juj teka Ya'juj yang ni, Ma'juj yang ni teka tak betul belaka. Salah. Daripada penafsiran, daripada ayat Al-Quran yang kita akan bacakan. Ini antara tiga kisah utama. Di sana ada lagi kisah-kisah yang lain, tapi bukan keutamaan. Maksudnya ialah kisah ini lebih terselah kerana kisah ini yang ditanya oleh musyrik Mekah. Di sana ada satu lagi kisah yang menceritakan gambaran orang-orang yang berbangga dengan harta yang banyak, kekayaan yang banyak, yang akhirnya binasa. Datang bala dari Allah, maka kebun-kebunnya menjadi kering kontak. Dan segala kekayaannya hilang sekelip mata. Yang dia berbangga selama ini menyangka hartanya tidak akan musnah, tiba-tiba musnah di hadapannya. Demikian juga dalam surah Al-Kahfi ini ada surah tentang iblis.
kisah iblis dan keengganannya untuk sujud kepada Adam AS, yang menggambarkan sifat takaburnya sehingga dijauhi daripada rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Gambarannya sama seperti musyrik Mekah yang sombong, tidak mau menerima kebenaran, tidak mau tunduk kepada kebenaran yang dibawa oleh Nabi SAW. Sama sebagaimana iblis yang tidak mau tunduk kepada kebenaran, tidak mau tawaduk pada kebenaran, akhirnya Allah halau keluar daripada rahmatnya. Maka semua kisah-kisah ini adalah jawapan kepada sikap degil musyrik Mekah, penyembah berhala dan orang-orang yang tidak mau menerima kebenaran. Dan kalau kita lihat kelebihan surah Al-Kahfi, ada banyak hadis menceritakan kelebihan surah ini. Antaranya hadis Nabi SAW menyebut, man hafidha 10 ayati min awal suratul Kahfi usima minad dajjal. Siapa yang menghafaz 10 ayat pertama daripada surah Kahfi, dia pelihara daripada dajjal. Di antara hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Nabi SAW bersabda, man qara'al 10 awakhir min suratul Kahfi usima min fitnatid dajjal. Siapa yang membaca 10 ayat akhir, maka terselamat daripada fitnah dajjal. Dalam riwayat Nasa'i, man qara'a 10 ayati minal kahf, siapa yang membaca 10 ayat, tak kira ayat mana, terselamat daripada fitnah dajjal. Ada hadis yang menyatakan dihafaz 10 ayat yang pertama, ada hadis yang menyebut dibaca 10 ayat yang terakhir, ada hadis yang menyebut dibaca mana-mana 10 ayat. Dan di sana hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, yang diriwayatkan oleh Al-Hakim dengan sanad yang sahih, man qara'al kahf fi yaumil jum'ati adha'a lahu minan nur ma baina jum'atain. Siapa yang baca surah Kahfi secara semuanya sempurna pada hari Jumaat, maka Allah akan menyinarkan baginya dengan cahaya di antara 2 Jumaat. Maknanya siapa yang baca surah Al-Kahfi, Allah Ta'ala jadikan antara Jumaat ini hingga Jumaat akan datang bercahaya. Kesan daripada membaca surah Al-Kahfi secara sempurna. Dalam riwayat Darimi dan Baihaqi, Nabi bersabda, man qara'aha lailatal jum'ah adha'a lahu minan nur ma bainahu wa bainal baitin atiq. Siapa yang membaca pada malam Jumaat, malam ni, surah Kahfi, Allah akan jadikan daripada tempat dia baca bercahaya sehinggalah ke Kaabah. Artinya ini kelebihan surah Kahfi. Sepakat para ulama, iaitu mereka membaca surah Kahfi bermula pada malam Jumaat sehinggalah hari Jumaat sampailah tenggelam matahari. Itu waktu dia. Membaca secara sempurna. Yang baca 10 ayat atau yang hafaz 10 ayat, wa imma dari awal, wa imma dari akhir, maka dilindungi dari dajjal. Manakala yang baca semuanya surah Kahfi, baca semua. Dia baca semua, maka akan menjadi cahaya antara 2 Jumaat dan akan bercahaya daripada rumah atau tempat dibaca sehinggalah ke Kaabah Al-Musharrafah ataupun ke Mekah Al-Mukarramah. Ini kelebihan yang sepakat ulama akan keutamaan surah Al-Kahfi untuk kita baca, bukan untuk dijadikan sebagai salah satu wirid kita setiap hari Jumaat, setiap malam Jumaat. Inilah satu-satunya surah yang disebut secara khusus dibaca hari Jumaat, secara hari. Antara surah yang disebut secara khusus. Adapun yang lain tidak disebut secara khusus hari. Untuk baca surah tu hari apa, hari apa, tak ada. Melainkan surah Al-Kahfi dengan hadis yang sahih. Yang lain cuma dibaca setiap malam, sebagaimana bacaan Rasulullah SAW surah Al-Mulk sebagai contoh. Itu baca setiap malam, dia tak ada hari khas setiap malam. Adapun Kahfi dia ada hari khas, hari Jumaat. Yang perlu dibaca, yang perlu kita gunakan peluang tadi untuk baca 110 ayat supaya bercahaya mingguan kita, bercahaya rumah kita dan juga terselamat kita daripada fitnah dajjal. Baik, kalau orang kata Ustaz, dajjal kan tak keluar. Belum keluar. Ya, dajjal tu memang dia tak keluar lagi. Tapi fitnahnya telah berjalan. Fitnah dajjal telah berjalan. Sepanjang zaman. Daripada zaman kita sampailah zaman dajjal di mana dajjal keluar. Cuma pelaku fitnahnya belum bebas. Tapi fitnahnya sudah wujud. Nanti bila di akhir zaman dengan pelaku dan fitnah itu akan bersatu. Menjadi satu fitnah paling besar. Kalau hari ini betul lah dajjal belum wujud, tapi fitnah dia itu ada. Pembohong. Bahkan sebab itu kata Rasulullah, sebelum keluar dajjal akan keluar 30 dajjal dulu. Thalathuna dajjaluna kadzdzab. Kerana mereka membawa skrip seperti dajjal.
Wa imam mengaku Nabi, wa imam mengaku Tuhan. Dan kita dengar hari ni, banyak tempat di India ada yang mengaku Tuhan. Di Malaysia pun ada. Mengaku Nabi tu biasa. Mengaku Mahdi pun biasa. Mengaku Tuhan pun ada. Ajaran Tuhan Tuhan Ibrahim, Tuhan Harun. Ajaran Tuhan Harun yang diharamkan. Bahkan banyak yang kalangan orang yang sesat mengaku jadi Tuhan. Maka ini menunjukkan fitnah Dajjal dia merayap. Supaya kita, tuan-tuan dengan baca ayat ini, Allah selamatkan kita daripada fitnah Dajjal. Jangan pula kita jadi pengikut Nabi palsu. Atau pengikut Mahdi palsu. Itu juga sebahagian fitnah Dajjal. Atau pengikut kepada mana-mana ajaran-ajaran sesat. Kerana ajaran-ajaran sesat dia antara skrip yang dibawa oleh Dajjal. Akhirnya menggugurkan kefarduan solat. Akhirnya tak nak puasa, tak nak tutup aurat, tak nak keluar zakat. Semua benda-benda yang disebut maklum minad din bil darurah, suatu yang maklum dalam agama, semua ditolak. Maka ini adalah fitnah Dajjal. Maka dengan kita membaca surah ini, maka Allah selamatkan kita daripada fitnah tadi. Kita, anak-anak kita, tak adalah ada keturunan kita sampai tak nak semayang. Sebab apa? Tak wajib semayang. Tak payah semayang. Semayang ni cuma wajib zaman Nabi, sekarang dah tak wajib. Ataupun haji, ataupun zakat. Atau sekian hukum-hukum yang maklum dalam agama. Ini cara Dajjal ataupun fitnah Dajjal menggugurkan satu persatu hukum Islam. Sehingga hukum manusia dipegang kuat-kuat, hukum Allah dilonggarkan selonggar-longgarnya. Dia tak peduli. Tapi kalau hukum manusia, bak bayar cukai ke itu dipegang kuat. Takut dia. Maka dia beriman pada perlembagaan. Tapi dia tak beriman kepada Al-Quran. Dia takut pada undang-undang dunia. Dia tidak peduli tentang undang-undang syariat. Bahkan dia mempersendakannya, menggugurkannya satu persatu. Maka ini adalah fitnah Dajjal. Sebab itu betul, Dajjal belum keluar. Tapi fitnahnya sudah merayap. Fitnahnya sudah menyebar. Fitnahnya telah mengenai ramai di kalangan kita. Yang dimaksudkan ialah yang mengaku jadi Nabi, mengaku jadi Rasul, yang mengaku ada firasat, yang mengaku ada laduni. Lalu mereka semua meramal. Ramal Dajjal akan keluar lah. Meramal tentang kiamat akan berlaku. Mereka meramal. Bagaimana berlaku Nabi palsu yang meramal kiamat akan berlaku sekian-sekian tempoh. Akhirnya kiamat tak jadi macam diramalkan. Tak jadi macam diramalkan. Maka dia takwil pula sebab Tuhan telah menangguhkan kiamat kerana ada masalah teknikal. Maka dia ubah lagi. Ini berlaku seluruh dunia. Di Australia, di New Zealand, di Indonesia, di kebanyakan negara Afrika, bahkan di Malaysia. Ni geng-geng peramal. Dia ramal tsunami berlaku lah. Akan tenggelam Singapura, tenggelam Malaysia. Dia ramal nanti bulan Ogos nanti, Johor ni ada malapetaka besar. Baik keluar sebelum bulan Ogos. Ni bulan berapa dah tuan-tuan? Sebelum bulan Ogos kena keluar. Kita nak keluar sebelum tu juga balik raya. Belum puasa dah nak balik raya dah. Ini semua adalah fitnah-fitnah yang tersebar. Dan ada yang mempercayainya. Ada yang percaya. Percaya bahawa ni bulan Ramadan hari ni, tahun ni, pada 15 Ramadan akan berlaku jeritang yang kuat. Menandakan Dajjal akan keluar. Maka semua ini ditipu kepada orang-orang yang tidak berilmu. Supaya kita tahu memang fitnah Dajjal dia menyebar. Menyebar benda tu sehingga kita katakan membawa kepada kerosakan kepada agama. Namun bila keluar Dajjal, barulah fitnah terbesar yang akan berlaku. Kenapa yang lain cuma mendakwa tapi tak ada kuasa. Didakwa Nabi tapi tak ada kuasa. Didakwa Tuhan tapi tak ada kuasa. Tapi Dajjal bila datang, dia mendakwa dan dia ada kuasa. Allah menjadikan di tangannya kekuasaan untuk mengeringkan tanah yang subur. Tanah subur dia boleh keringkan. Atau menyuburkan tanah yang kering. Dia boleh mengubah cuaca. Boleh ubah cuaca. Dia boleh menghidupkan yang mati. Dimatikan orang kemudian dihidupkan. Yang dilakukan sebagai satu fitnah. Dia mengayakan manusia. Melimpahkan kekayaan dan kesenangan. Siapa menentangnya, maka dia akan dihukum. Kalau hari ni yang mengaku Nabi palsu, dia tak ada kuasa apa-apa. Dia otak je lebih, cakap lebih. Tapi Dajjal yang betul keluar, memang Allah beri dia kuasa. Sehingga dia boleh menyikat hujan daripada turun. Dan menjadikan hujan turun. Allah izinkan dia untuk satu tempoh selama 40 hari. Allah beri dia kekuasaan itu cuma 40 hari. Kemudian dia akan dibunuh oleh Nabi Isa AS. Maka ini di antara kita katakan beza antara fitnah yang tersebar dengan fitnah yang benar-benar dibawa oleh Dajjal.
Jadi bila kita membaca surah Al-Kahfi, kita selamat daripada fitnah-fitnah yang kita tak jangka berlaku. Khususnya dalam ajaran-ajaran sesat. Misalnya di Albania, bila fahaman sekular menapak di Albania, mereka bina masjid sebelah gereja dan sebelah menyebelah. Tanpa, tidak ada lagi tanggungjawab berdakwah kerana mereka melihat agama itu sama. Kononnya mereka nak hidup harmoni dengan persamaan agama. Maka wujud fahaman liberal. Tetapi ini masalah perintah Allah. Allah yang memerintahkan supaya manusia ini dibawa ke landasan yang betul mentauhidkan Allah. Bukannya menyekutukan Allah. Dia bukan isu kita nak elak berbalah atau tidak. Isunya mencari redha Allah dan keampunan Allah. Allah yang memerintahkan manusia supaya menyembah dia. Tapi bila ada dasar-dasar yang disebut sebagai dasar sekular atau liberal yang menyamakan semua agama, maka ini antara fitnah Dajjal. Untuk tunjuk agama ini sama, kemudian dia mengaku jadi Tuhan. Mula-mula dilonggarkan ikatan agama untuk kata sama. Bila seorang melihat agama ni sama, mungkin dia mula longgar ikatan agama. Kemudian dia mengambil kesempatan daripada kelonggaran agama untuk mengaku Tuhan. Untuk mengaku telah mencampur aduk agama ini jadi agama baru pula. Itu telah dilakukan sepanjang zaman. Dilakukan oleh akhbar agung dalam kerajaan Mongolia. Dilakukan oleh ramai, kita katakan, golongan yang cuba campur aduk agama, jadikan satu. Kita kat Malaysia pun ayah pin pun campur sekali. Campur sekali je satu. Maka ini cara dia. Melonggarkan dulu ikatan agama, kemudian mengaku dia ialah pembawa agama. Oleh sebab itu fitnah ini menyebar. Maka kita kena tahu, kerana itu di antara cara Allah Ta'ala memuliakan umat ini dengan membaca surah tertentu, ayat tertentu sebagai benteng daripada fitnah dan penipuan yang kita katakan menyebar, yang boleh merosakkan akidah. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum.